Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memulakan dan selama-lamanya kita melafazkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jal di atas pertemuan kita buat kali yang kelima Jumaat malam Sabtu ini, yang mana kita sama-sama akan membuat sesi ulang kaji sinopsis 30 juzuk Al-Quranul Karim, yang mana kita telah pun sama-sama melalui 3 juzuk. Kemudian kita ambil satu waktu untuk kita membuat perkaitan, hubung kait, kombinasi di antara juzuk 1, juzuk 2 dan juga juzuk yang ketiga. Seperti yang telah dimaklumkan, sebarang nota yang tuan-tuan yang saya paparkan di dalam Zoom ini, tuan-tuan boleh dapat. Kalau sesiapa yang dia mengikuti, dia berada di dalam aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh tengok di ruangan chat. Dekat ruangan chat ada diletakkan link drive Google, tempat tuan-tuan boleh mendapatkan nota. Baik, tuan-tuan, malam ni kita terus masuk kepada juzuk yang keempat. Okey, juzuk yang keempat. Okay. Sekejap, saya ni. Juzuk yang keempat ini, kita lihat terlebih dahulu apakah surah yang membentuk menjadi juzuk yang keempat, ataupun kita sebut dengan komposisi juzuk yang keempat. Okey, juzuk yang keempat terdiri dari 2 surah. Surah yang pertama adalah surah Ali Imran. Okey, bermula daripada ayat 92 sehinggalah kepada penghujung ayat surah Al-Imran, iaitu ayat yang ke-200. Ayat-ayat ini kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-62, halaman yang ke-62 sehinggalah kepada halaman yang ke-76. Manakala surah yang kedua yang membentuk juzuk yang keempat ini adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa bukan semua ayat. Okey, hanya 23 ayat sahaja yang bersama dengan surah Ali Imran, iaitu ayat nombor 1 sehingga ayat yang ke-23. Okay. Ayat dalam surah An-Nisa, kita tahu surah An-Nisa mengandungi lebih kurang dalam 176 ayat. 23 daripada 176 ia berada pada juzuk yang keempat. Okay. Apa berkaitan, kenapa diambil, apa maklumat yang kita boleh dapat daripada surah An-Nisa 23 ayat ni? InsyaAllah sebentar lagi kita akan bincangkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita mulakan dengan kita melihat segmen. Okay, sekejap ya. Kita sekejap, bagi saya waktu sekejap.
Okey. Okey, kita nak tengok segmen bagi juzuk yang keempat. Okey, kita nak lihat kumpulan-kumpulan ayat dalam surah dalam juzuk yang keempat ni, apakah kita boleh apa maklumat yang kita boleh dapat. Okey, kalau kita lihat pembukaan, kita gunakan konsep ada pembuka, ada penutup bagi juzuk, dan kita ambil di pertengahan juzuk. Okey, kalau kita buka pada pembukaan juzuk yang keempat, iaitu surah Ali Imran tu, ayat yang bermula ayat 92 tadi tu, kita akan menemukan bermula ayat 92 sampailah ayat nombor 120, Allah masih lagi ada menceritakan tentang perihal ahlul kitab. Tentang ahlul kitab, terutama ahlul kitab iaitu golongan Nasrani. Okay, Allah sebut dua-dua sebenarnya. Allah menyebut tentang ahlul kitab iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Namun dalam surah Ali Imran ni, kisah Nasrani itu mendominasikan, dia lebih lagi daripada perbincangan tentang ahlul kitab di kalangan Yahudi. Kemudian kalau kita tengok pada penutupan juzuk yang keempat, maknanya kita kena masuk surah An-Nisa lah. Jadi kalau kita ambil penutup surah An-Nisa ayat 22, ayat 23. Okay, tuan-tuan kena jelas ya, bukan penutup surah An-Nisa, tetapi penutup juzuk 4 bagi surah An-Nisa. Okay, jadi kalau kita ambil ayat 22 dan 23, kita akan dapati dalam surah An-Nisa Allah menyebut tentang perkara munakahat, tentang perkahwinan. Allah sebut tentang perkahwinan, munakahat. Siapa yang boleh dikahwini, siapa yang tidak boleh dikahwini. Yang tidak boleh dinikahi pada dua ayat yang terakhir. Okey. Kalau kita gabungkan pembuka juzuk yang keempat tentang ahlul kitab, penutup juzuk yang keempat adalah tentang hukum hakam, munakahat, itu tentang perkahwinan. Mungkin kita dapati macam dia tak match lah, macam kenapa dengan ahlul kitab lepas tu tentang perkahwinan. Okey, kita kupas kejap lagi. Okey, cuba kita tengok pertengahan juzuk yang keempat. Kita gunakanlah surah Ali Imran. Kita ambil surah Ali Imran. Kalau kita lihat dalam pertengahan juzuk yang keempat, tuan-tuan akan menemukan cerita perang Uhud dan juga perang Badar. Okey, bukan Uhud saja, ada juga perang Badar, tetapi ayat itu memang fokus sebenarnya tentang perang Uhud. Tetapi Allah selitkan juga maklumat tentang kisah perang Badar. Okay, kerana perang Badar berlaku dahulu, baru datang perang Uhud. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada pertengahan dia, perang Badar ni tentang perang. Okay. Lepas tu hujung tentang perkahwinan. Depan-depan dia pembuka ahlul kitab. So macam mana nak gabung dia maklumat ni? Kita nak buat satu rumusan ni. Juzuk 4 ni sebenarnya tentang apa ni? Kan? Pasal ahlul kitab, pasal perang, pasal perkahwinan. Macam mana kita nak gabungkan dia? Okey, begini. Tuan-tuan masih ingat lagi, sewaktu kita bincang juzuk yang ketiga, iaitu pada hari Rabu yang lalu, kita kan sudah membincangkan tentang tujuan surah Ali Imran. Masih ingat lagi? Okey.
Kalau tuan-tuan nak dapatkan apa, maksudnya apa intisab, macam mana kita dapat rumusan ni, juzuk yang keempat ni, sebab dia gabung dengan An-Nisa ni. Okey, kalau kita gabung, kalau kita ambil lah pembukaan juzuk 4 dengan pertengahan juzuk 4, sebab dia surah Ali Imran, tuan-tuan kena kembali mengambil, pakai semula tujuan surah Ali Imran yang telah kita terangkan pada juzuk yang ketiga. Okey, ingat kisah isteri Imran, ingat kisah Maryam, ingat kisah siapa? Ingat kisah Nabi Isa. Dan ingat tak semalam kita ada menukilkan ayat yang ke-8, ada doa minta supaya Allah tetapkan hati kita ni jangan dipalingkan. Lepas tu kalau kita ingat balik kisah kisah isteri Imran, oh dia seorang yang menunaikan janji Allah. Dia janji nak nazar, dia tunaikan. Lepas tu kisah Maryam, dia seorang yang menjaga agama dia, kehormatan dia. Begitu juga dengan kisah Nabi Isa. Hebatnya Nabi Isa ni, dia boleh hidupkan orang mati dan sebagainya, dia tetap berpegang teguh kepada agama, dia tetap mengatakan bahawa itu semua adalah atas izin Allah. Okey. Dan apabila kita belajar tentang munakahat dan perkahwinan atau perkahwinan, okey, siapakah yang menentukan bab nikah kahwin ni? Maksud dia, siapakah yang berautoriti, yang menentukan orang ini boleh dikahwini, orang ini tidak boleh dikahwini? Siapa yang tak boleh dikahwini? Tentulah kita akan jawab Allah. Okey, betul, Allah kan? Okey. Justru itu, sebenarnya ada berkaitan bab perkahwinan dengan kisah Ahlul Kitab. Berkaitan dia adalah Ahlul Kitab, dia dapat kitab-kitab. Kitab-kitab mereka dapat tu kan Allah juga yang turunkan. Sepatutnya segala isi kandungan peraturan hukum hakam dalam kitab-kitab mereka perlulah mereka ikut. Macam tu juga dalam bab perkahwinan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Maknanya kita kena ikut. Jadi kalau kita gabungkan pembuka, pertengahan dan penutupan, sebenarnya juzuk 4 ni, suasana juzuk 4 ni adalah suasana juzuk 3 dengan 4 lah, boleh dikaitkan. Dia adalah suasana yang menekankan tentang berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan segala hukum hakam, peraturan, perkara halal, perkara yang Allah haramkan. Ikut semua Allah tentukan. Itulah berpegang teguh kepada agama. Okay. Jadi juzuk 4 ni sebenarnya adalah juzuk yang membawa kita kepada Allah ingatkan, kita dah sampai juzuk 4 ni, Allah ingatkan. Kena berpegang teguh, iltizam. Ikut semua apa yang Allah telah tentukan. Sama dia suruh tauhidnya, ibadahnya, ikut. Itulah panggil berpegang teguh dengan agama. Okay. Mungkin ada yang tanya, apa kaitan dengan perang Uhud dengan perang Badar? Okay. Perang Uhud, kita semua tahu, dalam sejarah perang Uhud, Nabi SAW dan tentera Islam telah kalah. Perang Badar, kita pun sedia maklum, umat Islam menang. Apa relevan Allah meletakkan cerita perang Uhud, sedikit cerita perang Badar di dalam surah Ali Imran?
Apa munasabah dia? Allah boleh saja nak ceritakan perang Uhud ni letak dalam Al-Baqarah ke? Allah boleh letakkan dalam surah yang bukan surah Ali Imran. Tapi mengapa Allah letakkan ia di dalam surah Ali Imran? Surah perihal keluarga Imran. Sebenarnya, perang Uhud ada kaitan dengan berpegang teguh kepada agama. Dan perang Badar ada kaitan dengan berpegang teguh kepada agama. Sekali lagi kita cerita. Cuma kita dapat jawapan begini. Perang Uhud adalah contoh bagi sesiapa yang dia tidak berpegang teguh kepada agama. Berpegang teguh kepada agama ni mesti dengar cakap Allah, dengar cakap Rasul, dia berpegang teguh kepada agama. Jadi perang Uhud ni ada kaitan contoh bagi sesiapa yang tak mau berpegang teguh kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan gagal. Manakala perang Badar adalah contoh bagi sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah. Dia tak lari daripada perang. Dia ikut strategi yang Nabi tentukan. Walau apa pun jadi, dia akan berjaya. Oleh sebab itu dekat bawah sekali itu saya letakkan apa berkaitan ketiga maklumat ini. Kita boleh katakan rumusan dia adalah berpegang teguh kepada agama. Jadi kalau kita waktu kita masuk juzuk 3 sikit hujung kan, lepas tu kita masuk juzuk 4 ni, so Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita ikut apa yang Allah kata. Ikut Rasul kata apa. Okey, pegang teguh. Okey. Jatuh puan rahimani rahimakumullah, saya harap tuan selesai, tuan faham tentang juzuk yang keempat. Okey, untuk lebih memahaminya, saya akan tunjukkan beberapa kita terus pergi kepada potongan beberapa ayat yang nak kuatkan tentang apa yang kita bincang sekarang. Berpegang teguh kepada agama. Siapa berpegang teguh pada agama, dia berjaya. Siapa tak berpegang teguh kepada agama, dia akan gagal. Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan ni. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan tengok. Dalam juzuk yang keempat ni, khususnya dalam surah Al-Imran ni, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala memanggil orang-orang beriman ni menggunakan pendekatan seruan. Okey, dalam surah Al-Imran pada juzuk yang keempat ni, kita akan jumpa ya Allah panggil, wahai orang yang beriman. Allah panggil sebanyak 7 kali. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Waktu kita baca juzuk 4, perasan tak yang Allah panggil kita yang sedang baca Quran ni, dah sampai juzuk 4 ni kan, contoh Allah Ta'ala panggil kita waktu kita baca ayat Quran. Allah kata, wahai orang yang beriman. Kan? Nama kita macam-macam. Ada nama Yusuf, ada nama Saifuddin, ada nama macam. Tapi ketika kita baca juzuk 4, Allah panggil, wahai orang yang beriman. 7 kali Allah panggil kita tahu. Allah bercakap dengan kita pada juzuk yang keempat. Sepatutnya kita kena buat apa? Sepatutnya apabila Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kita kena pasang telinga kita ni. Kita kena macam seolah kata, yalah, kita kalau orang panggil kita pun kita macam tunggu-tunggu orang panggil tu kan. Kenapa panggil saya ibu? Kenapa tuan panggil saya? Kenapa bos panggil saya? Kan? Ini Allah pencipta kita yang panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Kan selama ni kita laju je kita baca. Kita pun macam soalan Tuhan panggil kita, wahai orang yang beriman. Kita laju baca soalan macam kita tak nak mendengarnya. Tapi tak apa. Kita belajar ni, kita ubah sedikit demi sedikit. Makin lama kita makin boleh bermonolog apabila kita baca Quran. Kita seperti Allah itu sedang berkata-kata dengan kita. Okey. 7 seruan tu
Tuan-tuan lihat ya, saya telah keluarkan ia kepada beberapa perintah dari Allah Azza wa Jalla. Okey, maknanya 7 seruan ini kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, maka kita kena tunaikan kesemua ketujuh-tujuh seruan ini. Okey. Yang pertama, yang pertama iaitu seruan yang pertama. Kita boleh tengok pada ayat nombor 100. Allah Ta'ala perintahkan jangan taat pada mana-mana ahlul kitab. Allah tak bagi kita jadikan ahlul kitab ni sebagai penasihat kita. Nak minta pendapat kita tak perlu, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman. Itu ayat 100. Ayat seruan tu kita nampak kat depan dia kan bunyinya ya ayyuhallazina amanu. Depan dia ada ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Okey. Lepas tu Allah sebut ada perintah yang kita kena lakukan. Jadi kita kena berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan. Okey. Seruan yang kedua Allah perintahkan pada ayat 102. Lepas tu sambungan dia pada 103, Allah pesan kepada kita ni jadilah orang yang benar-benar bertakwa. Haqqa tuqatih. Nampak tak? Haqqa tuqatih tu benar-benar bertakwa ni seperti benar-benar berpegang teguh dengan perintah Allah. Takwa ni maksud dia orang yang dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab apa dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang? Supaya dia takut dengan neraka, dia takut kemurkaan Allah. Allah pesan tu. Bukan takwa sikit-sikit, takwa betul-betul kata Allah. Lepas tu Allah pesan apa? Kalau mati, jangan mati melainkan engkau benar-benar seorang yang Islam. Jangan nama je Islam. Jangan kita mati hanya pada Islam baka. Kerana mak kita Islam, kita pun anggap kita Islam. Tetapi perangai kita, kehidupan kita, tingkah laku kita bukan macam orang Islam. Tapi Allah pesan. Mati biar mati sebagai seorang Islam. Lepas tu Allah Ta'ala kata pesan pada ayat 103, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla. Tali Allah tu maksudnya apa? Bermaksudnya Al-Quran, berbawa maksud ketauhidan. Okay. Seruan yang ketiga, kita akan jumpa Allah pesan kepada kita sekali lagi. Allah kata, jangan lantik, jangan jadikan orang yang kafir ini sebagai apa? Sebagai bitanah. Bitanah ni maksudnya macam kawan rapat, macam orang yang sangat dekat dengan kita. Allah kata jangan ambil, jangan jadikan. Kalau tuan nak tahu kenapa tak boleh ambil, kenapa tak boleh jadikan, ayat tuan kena baca ayat tu panjang 118 tu. Dalam nota ni saya pendekkan saja. Tuan kena baca, tuan akan jumpa dalam ayat tu juga Allah bagi tahu kerana orang. Tuan bayangkan orang yang bermusuh dengan Allah tentulah orang yang tak percaya Allah, yang dia tolak Quran, dia tak percaya pada Nabi, dia musuh Allah lah. Tapi bayangkan manusia yang menjadi musuh kepada Allah, musuh kepada Rasul, kita boleh lantik dia, jadi dia sebagai teman rapat kita sampai kita boleh berkongsi pula macam-macam maklumat. Allah kata jangan, kata Allah. Jadi kita kena tahu dalam maklumat seruan ketiga ni Allah bagi justifikasi kenapa. Okey. Kemudian seruan yang keempat. Okey, seruan yang keempat kita jumpa Allah Ta'ala pesan pada ayat 130, jangan makan riba. Jangan makan riba. Maknanya jangan makan duit-duit yang sumber-sumber yang haram seperti riba. Kemudian seruan yang kelima kata Allah, jangan taat pada mana-mana orang kafir. Mana-mana orang kafir ni, kalau konteks zaman waktu Nabi diturunkan surah Al-Imran ni, merujuk kepada termasuklah ahli kitab lah, pun dipanggil orang yang kafir. Kemudian pada ayat nombor 156
Allah pesan jangan jadi macam orang munafik. Allah kata jangan jadi macam orang munafik. Ayat 156. Dan seruan yang ketujuh pada ayat ni, seruan 7 ni ayat last sekali dalam surah Ali Imran. Allah pesan kita 4 perkara. Ada 4 perkara pesanan Allah sebelum kita nak tamatkan surah Ali Imran ayat yang ke-200. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Pesanan pertama apa? Isbiru. Tadi kat situ. Isbiru, bersabarlah kalian. Itu yang pertama. Pesanan kedua Allah kata wasabiru. Wasabiru ni dia ada kaitan dengan sabar, tapi wasabiru ni maksudnya jadilah yang kuat sabarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Tuhan kata warabitu. Jadilah orang yang bersiap sedia ataupun siap siaga. Okey. Siap siaga ni siap siaga bersedia nak hadap apa? Menghadap musuh-musuh kamu. Allah minta orang beriman bersiap sedia dengan musuh-musuh kamu. Kalau wasabiru tadi, kuat kalau sabar tu juga termasuk, maksudnya kuat kalau sabar berhadapan dengan musuh-musuh kamu. Dan kita tahu musuh-musuh orang Islam ni, dia memang akan bagi kita ni macam-macam masalah. Seperti mana kita tahu kan, kita dunia Islam diprovokasikan dengan kes pembakaran Al-Quranul Karim tu. Kan? Ahli politik di Sweden kan? Sebenarnya Allah pesan wasabiru, kuatkan sabar kamu. Allah kata yang keempat apa? Wattaqullah. Allah pesan bertakwalah kamu. So ada 4 pesanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok ayat yang ke-200 Ali Imran ni, ayat akhir sekali seruan 7 ni, seruan 7 ni dia berbentuk apa? Boleh tak kita katakan seruan yang ke-7 ni dia berbentuk supaya kita ni sebenarnya berpegang teguh dengan apa? Berpegang teguh dengan agama. Sabar kan? Sabar ni maksudnya apa? Menuntut kita kepada apa? Berpegang teguh. Sabar. Kan? Siap siaga, berpegang teguh. Menghadapi musuh sebab Allah memang perintahkan kita untuk kita berjihad. Termasuklah bertakwa. Bertakwa ni maksudnya kita kena cari jalan macam mana nak elak daripada Allah murka. Itu yang kita kena tunaikan apa yang Allah perintahkan. Tunaikan walaupun rasa malas, walaupun rasa macam payahnya nak buat. Tak, seorang yang Islam berpegang teguh, dia kena tunaikan juga. Begitu juga dalam menjauhi larangan. Okay. Kita dah selesai bagi surah Ali Imran. Moga-moga tuan-tuan dapat lebih lagi pengukuhan bahawa juzuk yang keempat ni juzuk yang Allah minta kepada kita buktikan kalau kamu itu beriman, ikutlah apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita kena tinggalkan. Itulah merujuk kepada berpegang teguh kepada agama Allah Azza wa Jalla. Okey, kita masuk terus kepada kisah Perang Badar. Okey, jom kita masuk dalam kisah Perang Badar. Okey, dalam kisah Perang Badar ni, tuan-tuan kalau tuan ada mushaf, tuan boleh buka pada ayat 123 sampai ayat 127. Muka surat nombor 66. Okey, dalam pengisian sinopsis kita bukan nak cerita lengkap sempurna Perang Badar ni. Nanti tak cukup waktu, tapi cuma kita sebut sepitas lalu saja. Okey. Tuan-tuan, Perang Badar ni Allah cerita dalam surah Ali Imran ni sebenarnya adalah sebagai kayu pengukur kepada orang Islam macam mana mereka boleh berjaya dalam Perang Badar. Sebab mereka kalah dalam Perang Uhud. Okay. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita Perang Uhud tu, tuan-tuan boleh tengok dia bermula sebenarnya. Dia bermula pada ayat 121. Ayat Perang Badar ni ayat 123. Mula-mula Allah bercerita pasal Perang Uhud. Okey, kita tahu Perang Uhud kita kalah. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan, teknik dia
Allah Ta'ala bukan terus marah. Allah bukan terus murka. Sebenarnya, waktu kalah perang Uhud tu, kalau kita tengok susunan ayat dalam cerita perang Uhud bermula 1, 2, 1 tu, kita akan dapati Allah menggunakan teknik pujuk dulu. Allah pujuk, Allah hiburkan, seolah-olahnya Allah Ta'ala kata jangan sedih, kata Allah. Jadi cara Allah tak nak bagi orang Islam ni sedih, Nabi tercedera, tuan-tuan bayangkan, kan? Nabi sendiri dia tercedera, syahid beberapa orang para sahabat. Siapa tak sedih? Rasul itu sendiri tercedera, lepas tu pula kalah, lepas tu pula syahid beberapa orang-orang Islam. Tapi Allah Ta'ala ni dia gunakan teknik dia pujuk dia. Cara nak pujuk macam mana? Allah minta mereka mengenang apa yang mereka pernah berjaya waktu perang Badar dulu. Waktu perang Badar dulu, kita tahu kan, perang Badar, umat Islam ni lemah. Azillah. Lemah tu maksud apa? Tentera sedikit, lepas tu mana ada skill perang. Kan? Apa datang perang pun tak cukup. Kalau baca dalam hadis, orang Islam 300 orang je nak lawan dengan 1000 orang lebih. Tapi kenapa boleh menang? Sebenarnya dalam Allah pujuk ni, Allah Ta'ala juga nak kata, cuba kau fikir, macam mana kau boleh menang dalam perang Badar? Sedangkan waktu tu kau sikit je. Tapi rahsia dia apa? Kau sabar. Tak lari pada musuh. Biarlah sikit-sikit lah. Kita yakin pada Allah, kita perang juga. Dan kamu orang yang bertakwa. Kamu taat Allah, kamu taat Rasul. Akhirnya apa kamu dapat, kata Allah? Engkau dapat 3,000 bantuan tentera di kalangan malaikat. Lepas tu ditambah menjadi 5,000 para malaikat yang datang tolong. Dan dalam perang Badar, Allah telah mengembirakan kamu dengan kedatangan para malaikat tadi. Dan kamu rasa hati tenteram sangat. Kenapa tenteram? Kerana sebelum datangnya malaikat tu, kamu rasa macam habislah kita ni, habislah. Tetapi Allah membantu kamu. Akhirnya Allah kata apa? Pihak musuh Allah binasakan, kalah, dan mereka menjadi hina. Jatuh air muka pembesar Quraisy Mekah. Mereka tak sangka tentera Nabi SAW boleh menang. Jadi Allah ingatkan dalam kisah perang Uhud. Sebenarnya, cerita perang Badar ni, boleh tak kalau saya katakan bahawa inilah contoh yang Allah nak sebut dalam juzuk 4 ni. Kalau kamu pegang teguh kepada Allah, kamu pegang teguh, kamu taat kepada Rasul, ikut semua yang Allah telah tetapkan, korang boleh menang macam dalam perang Badar. Walaupun tentera engkau tu sedikit, walaupun kamu semua tak bersedia pun nak lawan perang, tapi kau boleh menang tak? Okey. Dan kalau kita baca cerita tentang perang Uhud ni, tuan-tuan, dalam perang Uhud, tuan-tuan saya sebut tadi, tuan-tuan kena buka perang Uhud ni, cerita bermula ayat 1, 2, tuan-tuan boleh tengok pada ayat nombor 140. Saya ambil terus pada ayat 140. Sebenarnya ayat dia ada lagi sebelum itu. Okey, saya nak ringkaskan saja sebab saya cuma nak sebutkan kenapa perang Uhud tu Allah letak dalam cerita ni. Okey, tuan-tuan, dalam perang cerita perang Uhud ni kita tahu kalah kan? Tapi Allah Ta'ala pujuk orang Islam bahawa Allah Ta'ala ajar orang Islam. Kalau tak kalah, mungkin kita tak sedar. Kan? Kalau dah kalah sekali tu baru kita tahu kenapa. Jadi Allah pujuklah, Allah kata, lah korang kalah perang Uhud ni, tapi korang menang perang Badar. Diorang dulu orang kafir, musuh kau, mereka kalah perang Badar, kali ni mereka menang pula. Allah kata, macam itulah Allah gilir-gilir. Okay. Kemudian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya terus pergi kepada tajuk, kenapa orang tentera Islam boleh kalah ketika dalam perang Uhud. Okay. Surah juzuk 4 ni Allah cerita. Kalau kita pergi kepada apa kita bincang tadi mula-mula, kita akan kata sebab mereka tak berpegang teguh. Jawapan dia iya. Tuan-tuan kalau baca ayat 152, kita akan dapat jawapan kenapa mereka gagal dalam perang Uhud. Saya terus pergi terjemahan ayat dalam puan ya, kerana kita nak saya nak
Saya nak cuba ringkaskan supaya sempat saya habiskan juga juzuk 4 pada malam ni. Walau bagaimanapun tak perlu terkejar-kejar, kita buat perlahan-lahan, okey, tapi taklah saya dapat ulas dengan lebih terperinci. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dekat ayat nombor 152 ni, Allah Taala bagi tahu, Allah Taala sedarkan orang-orang Islam. Allah kata apa maksud ayat ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka dengan izin. Ayat ni sebenarnya Allah nak kata, mula-mula korang dah menang dah. Allah nak kata sebenarnya. Dalam perang Uhud, tuan-tuan, sebenarnya orang Islam dah menang. Allah kata, Allah kan dah tunai janji kau menang. Allah kata, maksudnya ayat ni, korang sebenarnya dah berjaya, dah menang dah pun sebenarnya. Musuh dah larikan diri dah pun sebenarnya, kata Allah. Sehinggalah ketika kamu bertelingkah dalam urusan perang itu. Bertelingkah dalam perang ni maksudnya apa? Kalau kita baca dalam hadis, ada lebih kurang 50 pemanah yang Nabi pesan jangan turun daripada bukit Uhud. Nabi kata, apa pun jadi, jangan turun, kata Nabi. Jangan turun tu kan kena berpegang teguh dengan arahan Nabi ni. Dan ketua dia yang mengetuai pemanah-pemanah ni adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Okey. Kenapa Allah kata kamu bertelingkah? Maksudnya ada di kalangan pemanah-pemanah tu ramai yang turun. Sedangkan Nabi kata apa jadi jangan turun. Kalah sudah pastilah jangan turun. Menang pun jangan turun. Okey. Lepas tu Allah Taala kata apa? Dalam masa yang kamu menderhaka kepada perintah Rasulullah. Yang saya sebut tadi itulah, Rasulullah kata, apa jadi jangan turun. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, kenapa mereka sanggup tak dengar cakap Rasul, turun juga daripada bukit tu. Lepas tu tak nak dengar nasihat kawan-kawan yang kata jangan turun, seperti pesanan Abdullah bin Jubair. Setelah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu suka. Suka tu maknanya dia tengok, kenapa tak boleh turun? Kan musuh dah lari dah sebenarnya. Memang kalau tengok pada konteks cerita tu, memang musuh dah lari lah. Soalannya macam menang lah. Tapi sebenarnya mereka terlupa ada musuh lagi yang sedang. Itu kisah Khalid bin Walid lah. Kan? Lepas tu mereka tengok, ada banyak harta rampasan perang lah. Okey, mereka turun. Okay, kita baca lagi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kalangan kamu tu ada yang nak inginkan keuntungan dunia semata-mata. Dan ada antara kamu yang inginkan akhirat. Maksud dia, yang nak dunia semata-mata tu pemanah-pemanah tadi itulah yang turun pergi duk serbu harta rampasan perang tu. Dan yang inginkan akhirat tu pemanah-pemanah yang tak turun. Lepas tu kata Allah, kemudian Allah palingkan kamu daripada dapat menewaskan mereka. Akhirnya ada lagi saki-baki tentera musyrikin ni yang diketuai oleh, kita tahu sama, Khalid Al-Walid kan. Kalau tak silap saya nama dia sahabat ni, dialah sebenarnya yang kepung balik orang Islam tu. Akhirnya kalah orang Islam tu. Okay. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, sambung satu lagi ayat. Saya nak daripada cerita ni tuan-tuan akan dapat mengukuhkan juzuk 4 ni sebenarnya nak fokus tentang apa. Okey. Ayat berikutnya Tuhan kata, ingatlah ketika kamu berundur lari dan kamu tak peduli dah kepada siapa-siapa pun asalkan kamu dapat larikan diri daripada musuh. Sedangkan Rasulullah panggil kamu supaya datang balik. Tapi kamu larikan diri. Okay. Akhirnya Tuhan kata apa? Okay. Tuhan kata, kenapa benda tu boleh berlaku? Allah membalas kamu dengan peristiwa yang menyedihkan dengan sebab perbuatan kamu.
Allah kata, dengan sebab perbuatan kamu, dahlah kamu semua turun, dahlah kamu semua tak dengar cakap Rasul, turun daripada Bukit Uhud, kejar harta tu. Lepas tu Rasulullah panggil, jangan berundur. Kamu tak pedulikan. Kata Allah, kamu sedih, kamu kalah, itu semua sebab perbuatan kamu. Okay, tuan-tuan rahimani, rahimakumullah, daripada cerita para Uhud ni, dapat kita simpulkan, sebenarnya Allah Ta'ala nak kata kepada kita, kalau kamu tak dengar cakap Rasul, sedangkan kalau kamu dengar cakap Rasul, Rasul itu adalah wahyu. Dia pesan itu adalah wahyu. Kalau kamu tak iltizam, kalau kamu tak berpegang teguh, maka kamu dah rasakan kekalahan yang telah menimpa kamu. Jadi moga-moga daripada kisah ini mengingatkan kita, kalau kita nak menang, kalau kita nak umat Islam nak ke depan, rahsianya ada pada berpegang teguh pada tali Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh kepada agama. Walaupun zaman sekarang ni mungkin arus kita berbeza, kan? Mungkin zaman sekarang ni orang perjuangkan hak asasi manusia lah contoh. Kita pegang, tak boleh ni. Mana boleh, dalam Islam Allah tetapkan dah, perempuan kahwin dengan lelaki, contohlah. Tak ada kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, contoh. Kan? Tapi dunia luar attack Malaysia ni, attack. Apa ni, Islam ni tak ada hak asasi manusia lah, contoh kan. Tapi kita tetap kena berpegang teguh dengan, nanti kita masuk hukum munakahat nanti bab perkahwinan, berpegang teguh. Allah kata riba jangan makan, riba jangan makan. Jangan ambil. Kan? Tapi ada orang perjuangkan. Kenapa tak boleh dapat untung? Kenapa? Salah ke? Tapi kita tetap berpegang teguh. Tak boleh. Tuhan kata riba tak boleh. Tak boleh. Macam tu. Berpegang teguh. Moga-moga kita lalu juzuk 4 ni, kita keluar daripada juzuk yang keempat. Kita nak masuk juzuk yang kelima. Kita jadi seorang yang, kalaulah Allah matikan kita, kalaulah Allah matikan kita setelah kita selesai baca juzuk yang keempat, kita faham ni, moga-moga kita mati dalam keadaan manusia yang memang ada niat dan azam untuk berpegang teguh kepada agama dia, supaya kita mati dalam keadaan kita Islam. Baik, dalam pembawa rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi bagi surah yang berikutnya, iaitu surah An-Nisa. Okey, surah Nisa jangan bimbang, 23 ayat sahaja. Okey, kita terus pergi kepada segmen bagi surah An-Nisa bagi juzuk yang keempat. Okey, 23 ayat surah An-Nisa ni, tuan-tuan dan puan, kalau kita pecahkan 23 ayat. Okay. Ayat pertama, rahsia dekat surah An-Nisa, bukan rahsia lah, dekat surah Nisa ni, tuan-tuan dan puan, ayat pertama surah Nisa, Allah mengulang balik apa yang dia dah cakap dekat surah Ali Imran kita belajar tadi. Apa dia? Ingat tak ayat akhir sekali? Ayat akhir surah Ali Imran, Allah pesan apa? Hujung kali tu kata apa? Wattaqullah, kan? Bertakwa kepada Allah. Dan ketika tuan-tuan masuk surah perempuan, surah Nisa, surah wanita ni, ayat yang pertama sekali Allah pesan bertakwa. Bukan sekali pesan, 2 kali pesanan perintah supaya kita bertakwa. Maknanya Tuhan pesan kita supaya berpegang teguh, walaupun kita dah masuk cerita dalam surah yang lain. Tapi surah yang kita baca ni, ayat 1 An-Nisa, berada pada juzuk berapa? Juzuk yang keempat. Okey, kita tengok ayat dia. Saya tunjuk ayat sebentar lalu. Okey, kalau kita baca ayat pertama, Allah kata apa? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Perkataan ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu. Lepas tu sampai pada ayat yang ujung tu, Tuhan kata sekali lagi, wattaqullah
wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. 2 kali Allah pesan bertakwa pada ayat yang sama. Kalau tengok terjemahan dia tu, itu kita akan jumpalah terjemahan dia. Allah pesan apa? Tak ada terjemahan dia ke? Allah, terjemahan dia saya tertinggal, nanti tu ambil terjemahan dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita terus pergi kepada segmen potongan ayat yang berikutnya. Okey. Ketika kita masuk ayat yang kedua, tadi ayat pertama kita mulakan dengan baca bismillah, kita baca ayat pertama, kita teringat balik. Oh, ketika aku baca Ali Imran, Allah pesan aku takwa, takwa, takwa. Macam-macam Allah pesan. 7 seruan tadi. Lepas tu naik ayat pertama, Tuhan sampai ulang 2 kali, bertakwa, bertakwa. Okey. Bertakwa tu dalam surah apa? Dalam surah perempuan. Okey, juzuk yang kelima nanti kita akan kaitkan kenapa sampai Allah pesan 2 kali dalam surah wanita ni. Ayat pertama, maknanya tuan-tuan Allah nak pesan pada orang lelaki, jangan engkau sia-siakan perempuan. Jangan zalim pada orang perempuan. Allah pesan sampai 2 kali, tapi bukan untuk orang perempuan saja. Ada lagi manusia yang lain. Sampai 2 kali Allah ulang. Maknanya Tuhan nak kata, kalau engkau seorang yang iltizam dengan agama, engkau seorang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, kau jangan abaikan orang-orang yang lemah, termasuk wanita. Okey. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, Allah menceritakan tentang hak anak yatim. Hak anak yatim. Kemudian ketika kita baca ayat yang ke-7 sampai nombor 14, Allah mengingat kita tentang harta pusaka. Tuan-tuan, harta pusaka ni, cerita tentang faraid ni, kita kena ambil berat. Jangan kita ambil ringan tentang kisah harta pusaka. Kena ambil berat. Okey. Maknanya Tuhan kata pembahagian harta pusaka ni tak boleh ikut suka hati. Kena ikut apa yang Allah tetapkan. Ikut apa yang Allah tetapkan, itulah tanda kamu teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Setelah kita lalui 14 ayat pertama ni, sebenarnya dalam 14 ayat ni Allah letakkan 2 maklumat ini. Saya sebutkan 2 maklumat ni. Okey. Kalau kita tengok ayat 13 kejap. Kalau tengok ayat nombor 13, Tuhan bagi kita jawapan. Siapa yang dia tunaikan dalam kita ambil 14 ayat tadi tu, harta pusakanya, harta anak yatimnya kepada wanitanya itu, Allah Ta'ala kata apa? Tilka hududullah. Itulah hukum Allah. Allah telah tetapkan. Kita tak boleh nak ubah dah. Allah tetapkan. Lepas tu Allah kata, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam bab hukum-hukum tadi tu, Allah masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Maknanya ayat 13 ni, dekat-dekat dia berada pada juzuk yang ke-4 serta Nisa ni, Allah ingatkan. Kalau tadi Allah bawa contoh kan, balasan orang yang taat pada Allah dan Rasul pegang teguh, dia berjaya dalam perang Badar. Tapi dalam ni Allah kata, kalau dia pegang teguh kepada hukum-hukum Allah, dia akan dapat kemenangan fawzul azim, kemenangan yang besar. Iaitu Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Dan ayat nombor 14, Allah pesan, siapa-siapa yang tak berpegang teguh kepada agama Allah, kepada hukum hakam yang Allah tentukan, Allah kata apa? Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui hukum-hukum syariatnya. Kita ni suka ke, kita tak suka ke, kalau Allah tentukan, kita kena buat. Walaupun dia tidak selari, tidak kena
pada hawa nafsu kita, kita tetap kena ikut. Tuhan kata siapa derhaka melampaui hukum-hukum syariatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, dia kekal dalam api neraka. Maka kalau dia masuk neraka, kata Allah, walahu azabun muhin, baginya azab yang menghinakan. Jadi ketika kita baca ayat awal-awal dari surah Nisa ni, tersentak juga sebenarnya kalau kita baca. Allah ingatkan kita, kalau kau nak masuk syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kau nak dapat kemenangan yang besar, kau ikutlah semua hukum-hukum Allah tentukan tadi. Tapi kalau kau tak ikut, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka. Tuan-tuan, ini permulaan tahu dalam surah Nisa. Nanti juzuk kelima kita akan perincikan lagi tentang wanita-wanita ni. Okey, kemudian kita teruskan dengan potongan ayat yang berikutnya. Ketika mana kita baca ayat 15 sampai 18, Allah sebut tentang penzina, ada hukuman dia dan Allah bagi peluang kepada dia, dan Allah menyebut tentang layanan terhadap isteri pada ayat 19 sampai 21. Kemudian Allah menyebutkan penutup pada juzuk yang keempat surah An-Nisa, perkawinan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada perkawinan yang Allah haramkan untuk berkahwin. Jadi habislah kita pada juzuk yang keempat. Moga-moga kita semua keluar daripada juzuk yang keempat, nak masuk juzuk yang kelima. Kita keluar, kita tamat, kita selesai juzuk keempat ni dengan seorang yang berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, berpegang teguh dengan segala titah dan perintah Allah dan Rasulnya. Moga-moga Allah memasukkan kita semua ke dalam syurga-Nya. Wallahu ta'ala alam. Kita selesai juzuk yang keempat. Moga-moga tuan-tuan jelas tentang perjalanan kita mempelajari sinopsis juzuk yang keempat pada malam ni. Semoga tuan-tuan bertambah faham, tuan-tuan semakin jelas kenapakah Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang para ulama telah susun ia mengikut juzuk by juzuk. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya buka mana-mana soalan. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan, ada penambahan ke? Silakan. Kalau ada. Ada sebarang persoalan ke tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan boleh buka audio kalau ada. Jelas ke ada mana-mana yang perlu saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Okey. Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa kembali pada hari Isnin ya. Nanti saya tukar poster tu. Sebenarnya bukan hari Sabtu, tapi hanya pada hari Jumaat saja. Maksudnya malam ni adalah malam akhir untuk minggu ni. Alhamdulillah, kita diberikan rahmat oleh Allah, kita berjaya selesai juzuk yang keempat. Saya harap sebelum kita masuk pada juzuk yang kelima pada Isnin malam Selasa minggu hadapan, tuan-tuan ulanglah kembali 4 juzuk yang kita telah pelajari pada minggu ini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan atas segala komitmen tuan-tuan dan puan-puan, pertolongan, bantuan, tuan-tuan yang menghebahkan pengisian ini. Bagi rakan-rakan yang lain tuan-tuan dan puan-puan, dialu-alukan sangat-sangat kalau tuan-tuan dapat menyebarkan pengisian ini pada video rakaman ke, ataupun pada nota ke, pada hebahan maklumat kuliah ni diadakan, silakan tuan-tuan dan puan-puan ya, sangat dialu-alukan. Moga-moga Allah merahmati kita semua
Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penghapus kegelisahan kita, penenang dalam hati kita, pelenyap bagi segala kerusingan kita, jadi cahaya kepada hati-hati kita, dan kita diberikan kelayakan untuk mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi. Ustaz. Ya, ada soalan ke? Ya. Maaf, saya baru ni. Ya. Ustaz, saya pernah dengar yang mengatakan kalau kita baca Al-Quran ni, kita tidak boleh potong juzuk-juzuk. Kalau kita baca Quran, kita kena habiskan juzuk 1 contohnya. Kemudian sambung juzuk 2. Kita tidak boleh potong juzuk tu. Potong juzuk. Macamnya kalau juzuk 1 tu kita baca setengah juzuk saja untuk satu hari tu, dan kita tidak habiskan juzuk 1. Okey. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam dari sudut hukum tu. Namun yang sebenarnya tiada halangan sebenarnya untuk kita tidak menghabiskan juzuk. Kalau kita memang tak niat nak khatam lah. Kalau kita niat khatam, memang tak boleh, tak nak kena habiskan juzuk lah. Kan? Tapi kalau kita tak khatam, tak apa. Kalau kita ambil contoh, kalau kita nak habiskan juzuk, macam mana kita baca dalam solat? Betul tak? Kan? Kalau kita baca dalam solat, kan dia ambil rakaat pertama surah lain, rakaat kedua surah lain. So takkan kita nak ambil, Betul. takkan kita nak ambil ayat yang sama dekat dalam surah tu juga, mana boleh. Tapi dari sudut adabnya, kalau kita nak khatam, kita khatamlah daripada juzuk 1 daripada Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas tu. Dan kalau tuan-tuan lebih baik lagi, tuan-tuan kalau boleh nak berhenti, kalau nak berhenti baca, nak sambung balik, contohnya tuan-tuan baca juzuk 4, tapi tak habis baca juzuk 4, tapi tuan-tuan nak berhenti kat mana juzuk 4 ni? Kan nak baca dia, tuan-tuan kena tahu sedikit sebanyak kat mana cerita supaya tak terpotong lah. Yang itu adalah lebih baik. Kan? Contohnya macam kita baca ayat pasal Perang Badar tadi. Aku nak berhenti kat mana ni? Nak berhenti kat cerita Perang Badar ke? Nak berhentikan cerita Perang Uhud? Cerita Perang Uhud ni tak habis ni. Tapi kita nak berhenti tengah-tengah. Contoh. Maka sebaik-baiknya kita berhenti dekat tempat cerita tu bagi dia habis. Ayat itu sebaik-baiknya lah. Tapi bukanlah satu kewajiban. Ya. Tapi kalau kita buat amal ni, kita buat the best, insyaAllah. Yang itu mungkin kita boleh buat slot yang lain, tambahan. Macam mana cara untuk kita waqaf dan wasal. Macam mana kita nak berhenti baca, adakah boleh berhenti baca, lihat kepada muka surat. Tapi, contoh kan, kita baca satu muka surat ada 15 ayat kan, 15 baris. Baris pertama sampai 15. Boleh tak kita nak berhenti dekat muka surat yang last tu, tapi cerita dia tak habis? Itu kita boleh lanjutkan insyaAllah pada perbincangan yang lain. Sebab ada setengah Quran, dia dah buat dah benda tu. Dia memang tanda dah, dia ada tanda. Itu saya kena bentangkan dalam surat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, kalau ada apa-apa lagi ke tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Okay. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Saya sudah miss ni yang the first 3 juzuk tu. Baru tahu yang malam ni juzuk 4. Adakah perkara ini akan diteruskan sehingga juzuk 30 Ustaz? Ya. Artinya berlarutan daripada juzuk sini masuk ke juzuk. Jadi kita tu bersambung. Ya. Atau macam mana? Ya, betul. Kalau puan tengok dekat poster tu, kita memang bola rojab sampai, maksudnya sampai 30 juzuk lah. Kita akan habis sampai 30 juzuk. Kita akan buat dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Sampai habis 30 juzuk, insya-Allah 30 juzuk tu kita akan sempat habis sebelum masuknya bulan Ramadan. Okey.
Apabila masuk bulan Ramadan pula, kita ada lagi pengisian setiap hari. Dalam bulan Ramadan, kita masuk kepada modul yang baru. Nanti kita akan belajar hubungan di antara surah dengan surah. Maksudnya, kita akan ajar susunan surah pula. Maksudnya, kenapa Al-Baqarah disusun selepas Fatihah? Kenapa Ali Imran dia duduk selepas Al-Baqarah? So, apa maklumat kita boleh belajar? Maklumat tu, kelas tu insya-Allah kita akan buat setiap hari nanti pada bulan Ramadan sehinggalah habis 114 surah. Masya Allah. InsyaAllah. Jadi biasanya kalau contoh kalau tak habis juga pada bulan Ramadan, nanti lepas masa dalam bulan Syawal, kita akan teruskan lagi sampai selesai. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Okey, kalau Terima kasih, Ustaz. kalau puan nak dapatkan rakaman juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 dengan 4 malam yang sebelum ni, kita boleh ambil dekat YouTube pun ada. Okey, ada dekat YouTube pun ada, ataupun dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy. Nanti boleh dapatkan ya. Okey. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, wa jazakumullah khair. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi di kalangan tuan-tuan puan? Okay, kalau tiada, insya-Allah kita jumpa minggu depan ya, hari Isnin, Selasa malam Rabu, kita terus kepada juzuk yang kelima insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.